Kamu nak share ke? Minta tolong Miss lah share. Okay. Send jawapan sama kat saya. Okay. Okay. Boleh mula? Siapa? Intan, betul tak? Ya. Okay. Untuk soalan 34.1 tu Kelvin yang akan bentangkan. Okay, Kelvin. Kasih cakap saja kami. Bentang-bentang tak? Apa dia? Apa dia, Kelvin? Hello. Ya, hello. Dengar. Apa? Dapat dengar rasa Miss. Dapat dengar. Oh, dapat dengar tapi tak jelas sangat. Oh, okey. Sebab hujan. Okay. Oh, hujan. Okay, macam okay sudah. Okay, boleh Kelvin? Okey, untuk 35A1 soalan minta untuk show f(x) is a one-to-one function. So first kita tulis dia punya itu tu let x kita punya formula itu tu lah yang harus ditulis itu. Lepas tu fx1 equal to fx2, dan kita tulis dia punya modulate lah. Shift itu tu untuk hari last tu kita akan dapat x1 equals to x2. So dia shown yang dia adalah one-to-one function. So itu sajalah, I guess. Okay, thank you Kelvin. Very straightforward. Okay. Sekejap graph 3x over x minus 6 which is kita tak belajar lagi macam mana nak lukis graph ini. So contohlah kalau dalam exam ataupun dalam apa-apalah test ke, kamu tak tahu macam mana nak lukis graph. So if the question asks you to find whether fx is a one-to-one function, so boleh guna algebraic. Okay, kalau kamu tak tahu nak lukis graph tu. Tapi sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak lukis graph ni. Okay, alright, boleh teruskan? Soalan A2. Untuk soalan A2, fx is equal to 3x over x minus 6. Jadi dia cakap find the values of x such that fx is equal to 0. Jadi letak f kurangan fx is equal to 0. Jadi dari function tu 3fx over fx minus 6 is equal to 0. Jadi masukkan value of fx to x. Then we get 3. Jadi denominator time 0 is equal to 0. Jadi 3
bracket 3x over x minus 6 bracket is equal to 0. Jadi darab masuk 9x over x minus 6 is equal to 0 and 9x is equal to 0. So the answer is x is equal to 0. Okay, thank you. Alicia. Okay, next. Question B. Untuk soalan B, soalan ada bagi function f dengan gx saja, tapi dia minta kompositkan antara g inverse dengan f. So step pertama yang kita kena buat adalah cari g inverse by function g. Jadi mula kita guna formula tu. Dari kita substitutekan g inverse tu dalam function g. So mula-mula sudah ganti tu, kita kasih rearrange dia supaya dia dapat g inverse tu equals to 2x plus 2. Jadi lepas tu sudah kita dapat g inverse, kita g inverse tu dalam function fx supaya kita boleh cari final answer. Jadi sudah substitute tu dia dapat square root negative 6x 5 minus 5. So tapi final answer dia minta sekiranya nilai x tu equals to negative 7 over 2. So dari yang kita guna cuma gantikan x tu equals to negative 7 over 2. Answer equals 4. Okay, very clear dekat situ kan? And straightforward jugalah soalan ni. Okay ke semua orang? Okay. Okay. Okay, Okay. Miss. Okay, Miss. Alright. Okay, kalau tengok dekat situ soalan ni ada 3 tambah 6. Ada 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. Ada 12 markah. Okay, very straightforward question. And markah pun banyak juga. Okay, saya untuk chapter 5 ni memang dia boleh bagi markah banyak. Kalau soalan subjektif lah. Saya tak tahulah soalan nanti akan jadi objektif ataupun subjektif. Okay, sama-samalah kita tunggu. Okay, next. Group 1 from F16, question 37. Siapa akan bentang? Saya, Miss. Ya, saya tu siapa? Tak nampak. Aisyah, Miss. Aisyah, okay Aisyah. Aisyah nak present ke nak saya letak jawapan? Letak Minta tolong jawapan. Miss boleh? Okay, boleh send. Group 2 Saya dah send semalam. Nak send lagi kah, Miss? kamu dah send? Kejap. Oh ya, kamu send pagi tadi ke? Malam saya send, Miss. Oh, okay. Lupa dah. Okay. Terbalik pula. Okay. Okay Aisyah, boleh teruskan? Okay, untuk soalan 37 ni dia dah bagi fx dengan gx. Lepas tu soalan A dia minta show yang fx adalah one-to-one function using algebraic method. So kalau dia tak bagi tahu kita kena guna algebraic ataupun graphical, kita boleh guna either one. Tapi yang ni kita kena guna algebraic method. So untuk algebraic method kita wajib tulis let x1, x2 dalam domain. And then fx1 is equals to fx2. Dan kita masukkan fx. Masukkan fx dan kita akan dapat x1 is equals to x2. So since x1 is equals to x2, fx is one-to-one function. Untuk soalan B pula, dia minta untuk cari fgx dengan gfx. So kita cari and then at the last kita akan dapat jawapan kedua-duanya adalah jawapan yang sama iaitu x. And then dia minta kita buat conclusion daripada apa yang kita dapat kat atas tu. Pagi tadi Miss ada explain tentang benda ni yang kita kena yang konsep dia sama macam f dengan f inverse sama dengan x. So jawapan dia benda ni sama dengan macam konsep yang ini. So kita boleh conclude yang fx dengan gf
GX adalah inverse antara satu sama lain. Untuk soalan C, dia minta kita sketch graph fx dengan gx dekat axis yang sama. Ini kita cari domain dengan range. So untuk graph fx, kita kena buat graph logaritma function, and then untuk gx kita kena buat exponent function. So kita carilah shape, horizontal asymptote, vertical asymptote, x-intercept dan y-intercept. So jangan lupa tulis paksi and y equals to x. So kat sini kita boleh conclude yang graph ni adalah inverse antara satu sama lain. So jawapan kita dekat B tadi betul lah. Untuk domain, kita cari macam biasalah, domain daripada left hand side to right hand side. Lepas tu range dari bawah ke atas. Itu je. Thank you. Okay, thank you Aisyah. Very clear dekat situ. Tapi sorry yesterday saya tak nampak sangat. Dekat sini macam mana nak lukis graph inverse of each other ni. Kita ada macam ni, macam tu. Okay, betul. Jangan lupa, saya tak nak pakai merah lah. Saya pun tak nampak warna merah ni. Kita ada graph axis y, axis x. Betul, jangan lupa tulis axis y dengan axis x. Okay, first thing first, kalau kamu nak lukis graph f dengan f inverse, the first thing that you have to do is y equals to x. Okay, ini ialah kamu punya apa orang cakap? Aim ke? Bukan aim lah, kamu punya macam tak dapat pula perkataan dia. Kamu punya tak tahulah apa. Maksudnya ini ialah kamu akan refer dekat sini, okay? Kamu akan refer dekat y equals to x. Kita tahu graph f dengan f inverse dia akan reflect each other. So sebenarnya kamu lukis satu graph pun dah cukup sebenarnya. So that and the other graph tu dia kena reflect. Okay, kalau macam ni, graph ni dua-dua betul. Graph ln dengan graph exponent ni betul. Okay, contoh saya ambil graph exponent tu which is dia punya horizontal asymptote ialah negative 3/2. Y equals to negative 3/2. And dia punya x-intercept ialah 1.09 dekat situ. So dia pergi macam ni. Okay. Alright, betul, tak ada masalah. And the contoh ini ialah graph fx. Contohlah ini ialah graph exponent ialah graph gx. Okay, this is graph gx. Okay, since fx inverse of gx, kamu tahu graph fx tu ialah inverse of gx, maksudnya dia akan reflect dekat y equals to x. Kalau kamu lukis, kalau kamu ambil kertas, kamu lipat dia mesti akan bertemu dekat garisan ini. Okay, dia akan bertemu dekat garisan dekat y equals to x tu. So graph kamu untuk ln, so ln dekat sini kita ada x equals to negative 3/2 asymptote dia. Okay, dekat asymptote ni pun sebenarnya kita boleh nampak dah, dia sepatutnya bertemu dekat sini. Okay, sebab nombor yang sama kan, y equals to negative 3/2, x equals to negative 3/2, sepatutnya dia bertemu kat sini lah. Okay, kat sini nampak kamu punya asymptote kamu tak jumpa, ini tak jumpa bersama-sama. Okay, and ini pun sepatutnya kena sambung. Okay, so sepatutnya ini ialah x equals to negative 3/2 kamu, vertical asymptote untuk graph ln kamu. Okay, so nak lukis graph ln tu shape betul, daripada horizontal asymptote pergi ke kuadran 1, which means daripada horizontal asymptote kita pergi ke kuadran 1 kena dekat this two intersection point dekat y equals to x. So ini graph fx kita. Okay, itu maksudnya reflection at y equals to x. Okay, ada graph yang dia tak bersentuhan, ada graph yang macam ni je. Contoh, ada y equals to x. Contoh graph dia ialah macam ni dengan macam ni. Okay, ada graph macam ni, like contoh dia untuk graph quadratic dan square root. Boleh dia tak bersentuhan, tapi kamu sebenarnya kena check lah when x equals to apa, y equals to apa. Tapi bila dia bersentuhan, dia ada intersection point, dia mesti kena dekat y equals to x. Boleh faham ke dekat situ? Faham, Miss. Okay. Boleh. Alright. Okay. Next group.
last group is group 2 from F16. Question 39, siapa yang akan present? Saya Miss. Fatihah. Kejap. Ya, kejap saya send ya. Okay. Sudah Miss. Okay. Sekejap. Siapa masak tu? Dia masak rumah kamu. Aku ketuk lesung batu ke? Okay, Fatihah boleh teruskan? Okay, so soalan 39, given gx equal to kx plus 8 over 4x minus 5. Ini adalah function yang dia bagi. And then A dia minta kita cari find the value of k if g of gx equal to x. Okay, so first yang kita buat adalah kita tulis balik statement yang dia bagi to yang gx tu. Lepas tu kita replace x yang dari function gx asal tukar pergi gx. Faham ke? Yang tu. Lepas tu kita substitute function gx tu dalam function tu. And then next step yang di dekat denominator tu kita bawa pindah pergi sebelah, dia akan darab dengan x. Lepas tu kita tulis balik x darab masuk, dia akan jadi 4x dalam kurungan tu benda tu minus 5x. Lepas tu next step kita simplify, kita kasih gabung yang ada bracket dengan yang ada bracket. Bawa pindah pergi sebelah. Lepas tu yang dalam bracket tu kan benda yang sama, jadi maksudnya kita boleh factorize 4x minus k, and then 4x minus k tu kita bawa pindah pergi sebelah, dia jadi bahagi. Lepas tu dari sini kita boleh nampak lah sudah left hand side dengan right hand side tu sebenarnya benda yang sama. Tapi kalau masih tak nampak boleh susun balik lah yang 8 plus 5x tu. So by comparing k is equal to 5. Okay, next soalan B, Syarkawi. Halo, Assalamualaikum. Okay. Soalan B ni dah tahu kalau betul tapi baca lah. Okay, pertama dia bilang show that gx is not one-to-one function. Jadi kita guna cara formula one-to-one function tu. Yang apa? gx1 is equal to gx square, gx2. Lepas tu substitute je lah jump punya nilai. Pergi kx plus 8 tu plus 8. Okay. Lepas tu setelah begitu yang bawah tu kasih pindah. Macam darab silang. Baru open bracket. Okay. So open bracket kita cancel lah yang mau di cancel. Seperti 4k tu sama yang 40 tu. Jadi yang tinggal ni kita kasih gabung yang sama nombor macam 32 sama 32, 5k sama 5k. Sudah begitu factorize lah sama kan. Factorize ya. Lepas tu kenapa negatif 32? Sebab yang di sebelah kan x2 minus x1. Jadi kita kena buang negatif ya lah. Baru kasih pindah kasih 5 di sebelah, baru potong x tu. Barulah dapat value k. Okay, thank you. Okay, saya nak tambah sikit. Betul, gunakan algebraic method, betul. Sebab dia kata dia not one to one, obviously kita tak nak lukis graf apa kan, sebab kita punya, yes kita dah dapat k tapi
still tak boleh nak cari K daripada graph. So the only way is to use algebraic method. Okay, macam saya cakap, dua-dua method kena tahu sebab ada masa yang kamu kena guna algebraic method. Okay, semua betul. Cuma macam mana kita boleh tahu yang K is equals to negative 32/5 dekat sini. Okay, sekejap daripada sini. Sekejap, tak jumpa. 32 x1 x2. Sekejap ya. Okay, daripada sini. Okay, kalau kita factorizekan dia, kita sekalikan. Contoh saya tulis kita ada 5k x1 x2 minus 1 x2 minus x1. Kalau saya bawa pergi sebelah plus 32 x2 minus x1 equals to 0. Okay, so x1, x2 dengan x1 dua-dua ada x2 dengan x1 dekat sini. Maksudnya kita boleh buat apa? Factorize. Okay, kita boleh factorizekan. So kita factorizekan x2 minus x1. So dia akan jadi 5k plus 32 equals to 0. Okay, so apa kita tahu kalau dia not one to one, apa kalau not one to one? Kalau kita buat algebraic, kalau dia not one to one, apa conclusion kita? X1 not equal to X2. X1 not equals to X2. So dekat sini apa yang kamu nampak, kita ada X2 minus X1. Okay. So since dia not one to one, kita boleh concludekan X2, kita boleh letak dekat sini X1, since X1 is not equals to X2 sebab dia bagi tahu kita kan, dia bagi tahu dia not one to one function. So we know that this is not equals to 0. Okay, X2 equals to, X2 minus X1 is not equals to 0. Ini tak equals to 0. So, kita boleh ambil 5k plus 32 equals to 0. So, k kamu akan dapat negative 32 over 5. Boleh? Faham? Ke? Kat situ? Faham ni? Faham Ini takkan equals to 0. Ini mestilah kena equals to 0 sebab jawapan dia kat sini 0. Betul tak? Okay, boleh? Alright. Okay. So that's it for presentation for few questions dalam chapter 5. Okay, group yang lain untuk chapter lain lah nanti kita akan present lagi. Kalau boleh lepas ni saya nak kamu present sendirilah, tulis sambil explain. Tak boleh, tak ada apa device, guna pencil pun boleh. Guna kamera kamu, saya rasa nampak je tu. Okay, so sebelum kita teruskan dengan quiz, saya nak discuss few questions which is question 16. Kenapa tu seal buster? Sorry, Miss. Okay. Kejap, mana question 16 tadi? Okay, question 16. So kita ada 2x minus x where x greater than equals to 1. Show that f is a one-to-one function, hence find f inverse. So show one-to-one. Nampak macam senang je soalan ni. Saya dah biasa dah buat soalan one-to-one ni, dah banyak sangat dah soalan one-to-one. Okay, kita buat dulu. So show that x is one-to-one function. Tadi pun ramai sangat kawan kamu yang dah explain macam mana nak buat. So kita tulis let x1 and x2 in domain of f, fx1 is equals to fx2. So both of this kena tulis. Okay, wajib kena tulis. Kalau kamu dah tulis ni, kamu insyaAllah fahamlah apa nak tulis seterusnya. So we have 2x1 minus x1 square equals to 2x2 minus x2 square. Okay, aim kita ialah, since dia kata show f is one-to-one function, kita tahulah f ialah one-to-one function. So aim kita ialah untuk dapatkan x1 equals to x2. Macam mana kita nak jadikan dia satu, single? Anyone has any idea? Dia mesti kena single x1 kat sini, single x2 kat sini. So macam mana saya nak jadikan dia single? Siapa boleh bagi cadangan? Factorize siap, Miss. Okay, contohlah kalau factorize. So x1, 2 minus x1 equals to x2, 2 minus x2.
Okay. Kita tak boleh cancel x1 dengan x2. Tak boleh cancel. Masih lagi dia jadi dalam bentuk yang sama. So tak boleh lah kalau factorize. Saya rasa saya dah pernah. Yes. Apa Jason? Completing the square kah? Yes, betul, completing the square. Saya rasa saya dah pernah tunjuk dah, kalau kamu ada quadratic, kamu nak singlekan x kamu tu, apa yang kita buat ialah kita guna quadratic, kalau kita guna completing the square. Sama macam kita buat algebraic function dulu, algebraic method to find domain dengan range tu, cara yang samalah. So sekarang kalau kita buat completing the square, so kat sini kita keluarkanlah negatif. So you should have x1 square minus 2x1 equals to, kita keluarkan x2, negatif x2 lah kita keluarkan, kita akan ada x2 square minus 2x2. Kejap, betul ke saya buat ni? Keluarkan negatif, kita akan ada x2 square minus 2x2. Okay, kenapa keluarkan negatif? Sebab bila kita nak buat completing the square, A kita mesti kena 1. Alright. So completing the square kita tak ada C. So tak ada masalah lah, dia je dia. So negatif kita ada x1 square minus 2x1 plus apa? Plus apa kalau nak buat completing the square? Negative B divided by 2. Negative B over 2 square. Okay, negatif B over 2 square. B kita ialah negatif 2 lah. So negatif 2 over 2. So apa yang kita tambah dekat sini kita akan tolak. Basically kita akan tolak dengan benda yang sama. Negatif 2 over 2 square. Okay, kita tak ada C, biar. So sama dengan juga, saya sambung bawah ni. Negatif. So this one akan jadi x2 square minus 2x2 plus sama juga negatif 2 over 2 square minus negatif 2 over 2. Saya harap kamu nampak lah yang kat situ. Okay, which is kita akan kecilkan dia menjadi, factorizekan dia, kita akan dapat negatif x1 minus b over 2, which is kat sini ialah negatif 1 minus 1. The rest akan jadi negatif 1. Negatif 1. Equals to, basically benda yang sama, cuma kita ada x2 sahaja di sebelah kanan. Minus 1. Okay. So daripada sini ke sini apa yang kita buat ialah kita completing the square. CTS. Boleh ke? Faham ke di sini setakat ni? Faham, Miss. Okay. Kalau yang tak faham tu saya rasa kamu mungkin tak faham macam mana nak completing the square. So make sure kena fahamkan lah yang tu. Okay, so sekarang kita nak cancel apa dulu? 1. Sebelum satu, negatif dulu. Okay, so kita cancel negatif, which is kita ada x1 minus 1 minus 1 equals to x2 minus 1 minus 1. And then kita boleh cancel? Negatif 1. Negatif 1 akan jadi 0. So kita ada x1 minus 1 equals to x2 minus 2. Again, we can cancel negative 1. Akan jadi 0. So we end up with x1 equals to x2. Okay, so conclusion lah. Since x1 equals to x2, f is 1 to 1. Okay, boleh? Jelas ke? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Sorry, saya rasa saya tertinggal something. Saya tertinggal square dekat sini, betul tak? Ya, Miss. Yang jelas-jelas tu apalah yang jelas? Kamu ni. Square dekat sini. Okay, so kita cancel negative 1 kan? So x1 minus 1 square equals to x2 minus 1 square. Alright, so next macam mana kita nak cancelkan? Square root both side. Square root. Okay, square root both side. Ataupun apa yang kita boleh buat ialah kita bawa square tu pindah ke sebelah. Bila kita square root both side, sebenarnya dia kena jadi positif negatif. Okay, so untuk tak confusekan kamu, saya rasa ini ada dalam nota kita, nota algebraic method kita. Kita bawa square ni pergi sebelah. Okay, so dia akan jadi x1 minus 1 equals to apa? Square pergi sebelah akan jadi apa? Modulus. Okay, sebelum modulus tu? Modulus. Plus minus. Plus minus. Plus minus. Okay, plus minus. Sabar bertenang. x2 minus 1 square. Okay, betul?
Betul. Betul. Kalau kamu refer dekat nota before this, algebraic method dalam nota saya dalam video tu, saya cakap dekat situ dia not one to one sebab kita ada positif dan negatif. Okay? Tapi soalan ni dia kata show that f is a one to one function. So we know that fx ialah one to one function. Apa benda yang berbeza dekat soalan ni? X greater than 1. Yes, betul. Sebab dekat soalan ni dia bagi x greater and equals to 1. Dia bagi domain dekat kita. Okay. Kalau dia bagi general sahaja 2x minus x square, kamu sendiri tahu inilah graf kuadratik. Kamu sendiri boleh bayangkan kalau kita buat horizontal line test, dia akan cut dekat 2 point. Dia bukan one to one pun sebenarnya. Tetapi dia bagi domain x greater and equals to 1. Okay. So, kalau kita contoh kita ada graf kuadratik, contohlah satu kita kat sini. So ini kita tak nak. Betul lah. So dia akan jadi one to one lah. Okay. So apa yang kita akan buat dekat algebraic method kita kat sini ialah since x greater and equals to 1, kita akan pilih yang positif lah di sini. So x1 kita akan equals to, kat sini boleh bawa x1 siap-siap pun boleh plus 1. So x1 kita akan equals to positive square root x2 minus 1 square plus 1. Okay. So square root x2 minus 1 square tu kita boleh terus jadikan dia positif lah. Which means saya tahu dia modulus tapi sekarang kita akan jadikan dia positif. So x2 minus 1 plus 1, so akan jadi x2, x1. Okay, so conclusion kamu apalah? Boleh faham ke dekat situ? Faham. Boleh. Okay. So bila-bila kamu deal dengan square root yang positif negatif, kamu nak tahu function kamu positif dengan negatif, apa yang kita kena buat, kita kena refer balik dengan domain ataupun range kita. Okay, so ini bukan saja-saja dia letak dia ada sebabnya. Okay, so next one is determine the domain and range of f inverse. Boleh cari sendiri saya rasa. Show the relationship between graph f and f inverse. Okay, tu pun boleh buat sendiri saya rasa. Kamu tak ada f inverse kat sini, which means kamu kena cari f inverse lah. Okay? Boleh ke? Boleh. Boleh, Miss. Okay. Boleh saja, cuba kadang-kadang tak boleh. Okay. Next question is question 32. Saya nak discuss sikit question 32 ni. Show that, boleh tengok dulu soalan, fahamkan apa benda masalah. Show that y square less y minus square root y square plus 1 less than 0 for the real values of y. Soalan 32. Okay, kalau kamu tengok soalan 32A tu cuma 2 markah sahaja. Kita pernah buat this type of question dekat soalan tutorial chapter 2. So, apa yang kita boleh, dia suruh show that ini. So dalam fikiran kamu, kamu tak tahu lagi apa benda ni. Okay, kamu tak tahu ini ialah kesudahan dia. So we are going to start with y square less than, okay. Contoh saya ada y square dengan y square plus 1. Okay, dia akan jadi less than ataupun greater than. Y square akan jadi less ke greater? Less than. Less than lah obviously. So kalau kita ada nilai yang sama untuk y square, kalau ni ada tambah 1, ini akan jadi lagi besar lah. So kita boleh mula daripada sini. Okay, y square is less than y square plus 1. Okay, basically macam saya cakap tadi, kita tak tahu pun kita akan dapat ni. Okay, so kamu ada ini, we are going to start from here mendapatkan benda ini. So kita akan, apa yang kita akan buat kat sini? Kita boleh bagi tahu. Kamu ada y square less than y square plus 1. Kat sini ada square root. So kita buat apa? Square root both side. Square root both side. So square root both side. Sini akan jadi y square plus 1. Okay. So square root y square minus square root y square plus 1 is less than 0. Okay. So square root y square kita akan assume dia positif lah. So y minus square root y square
plus 1 is less than 0. So ini apalah soalan nak. Ini apa yang soalan nak. Okay, memang nampak macam silly je kat situ tapi that is how it is. Okay, lagipun 2 markah sahaja, tak ada apa yang signifikan pun sebenarnya dekat situ. Boleh ke? Okay, for the next question, we have fx is defined as e to the power of x, exponent x minus exponent negative x over 2. Find f inverse. Sekali tengok memang nampak macam senang sebab kamu dah pro lah macam mana nak cari inverse function ni. Okay, apa kita kena tulis dulu? Kita kena tulis apa dulu? Kalau nak cari inverse? Properties of f and f inverse equals to x. Composite of f inverse equals to x. So ini the first thing that you have to do if you want to find any inverse function. Okay, so apa yang kita buat ialah kita akan masukkan x ni sebagai f inverse, betul tak? Okay, x ni kita akan gantikan dia sebagai f inverse. So we have exponent f inverse x minus exponent negative f inverse x over 2 equals to x. Betul? Kenapa buruk sangat saya tulis ni? Yeah. Alright. So the aim here is to find f inverse. So how do we factorize f inverse? As this is a power of exponent and this is the power of this exponent. Macam mana? Ln. Kalau ln, okay contoh kalau ln, kita ln hanya ln both side. Okay, ingat ln both side, square root both side. Apa lagi? Itulah ln both side, square root both side. Kita tak ln every term. No, tak ada dalam mathematics kita logkan every term. Kalau kamu nak ln kan, kita hanya boleh ln kan both side sahaja, ln x. Okay, sama juga. Bracket dalam ln ni kita tak boleh pisahkan. Okay, so tak boleh buat ln both side. Okay, saya simplekan lagi. Contohlah nampak susah. Apa kata kita jadikan f inverse kita y. Okay, macam saya rasa ramai juga yang buat masa SPM. Tak salah tapi ini kena tulis. Saya dah cakap tak salah tapi kena tulis f inverse equals to x. Baru tulis let y equals to f inverse x. Okay. So now we have exponent y minus exponent negative y over 2 equals to x. Okay. Sama je lah yang ini dengan yang ni. Tapi ini nampak simple sikit kan. Any idea macam mana kita nak cari y dekat sini? Pindah dulu 2. Pindah dulu 2, okay. Ey minus exponent negative y equals to 2x. Okay, sekarang dah jadi topik indices. Power dekat sini ialah eksponen y. Power yang satu lagi ialah eksponen negatif y. Boleh tak saya, silap pula, eksponen y. Boleh tak saya nak eksponen y sahaja? Boleh. Boleh, macam mana? Bawah bagi bawah kah? Okay, betul. Ini akan jadi 1 over y, 1 over ey. Okay, betul juga. Okay, boleh. So kita cuba. Ey, sinilah saya tulis ey minus 1 over exponent y equals to 2x. Okay. Macam mana? Kenapa lambat pula ni? Okay. Indices, index equations. Apa yang kita kena buat ni? 3 cara untuk settlekan index equation. Log both side, same base. The third one ialah apa? Kamu ada dengan saya tak? Ada. Saya ingat saya dah keluar dah. Okay. Apa? Index equation. Kita ada 3 cara untuk selesaikan index equation. Satu ialah kalau dia same base, kita terus ambil power dia lah. 2, kalau dia different base, kita log both side. Apa yang ketiga? Let EY sama dengan huruf lain kah, Miss? Yes, betul. Which is kita akan let untuk menjadikan dia
quadratic. So dekat sini apa yang kita ada hanyalah EY. Sebab tu kita jadikan eksponen negatif y ni 1 over EY. Okay, supaya senang kita nampak. So now let's say we let u equals to eksponen y. So here we will have u minus 1 over u equals to 2x. Macam mana jadikan quadratic? Darab U. Darab u. So we will have u square minus 1 equals to 2ux. Okay, ataupun xu lah. xu. Okay, so we have u square minus 2xu minus 1 equals to 0. Masih lagi hidup kita tak tenang dekat sini. Sebab kalau dia quadratic, kita boleh tekan calculator terus. Sekejap, apa yang saya tertinggal ni? U square minus 2xu. Okay, betul ke? U square minus 2xu minus 1 equals to 0. Okay. So kalau dia sahaja quadratic sahaja, kita boleh terus tekan calculator. Tapi dekat sini kita ada unknown lain. Ada x dekat sini. Okay, dia ibarat kalau kamu ada x square minus 2x y plus 1 equals to 0. Boleh tak kita selesaikan? Tidak. 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 Sekarang macam mana pula nak buat ni? Susahnya soalan ni. Okay, any idea? Kalau tadi saya cakap pasal index equation ada 3 cara, sekarang kamu ada quadratic equation pula. Ada 3 cara juga untuk menyelesaikan quadratic equation. Which is the first one ialah yang biasa kita buat Factorize. factorize. Okay, good. Second ialah CPS. apa tu? CPS. Okay, completing the square, betul. The third one ialah formula, quadratic formula. So dekat sini apa yang kita kena buat ialah kita kena guna quadratic formula lah. Kamu nak guna CTS pun boleh juga, nak guna completing the square pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, tapi kita cuba yang senang lah. So let's say here kita ada A equals to 1. B kita equals to apa? Negative 2x. Negative 2x. Okay, C kita equals to negative 1. So now we will have U kita nak cari U, kita bukan nak cari X. So U equals to minus B plus minus B square minus 4AC over 2. Okay, itu formula, quadratic formula kita. We have to use quadratic formula. Okay. So now we just substitute, we will have negative 2x plus minus square root negative 2x square minus 4 times 1 times negative 1. Bahagi dengan, tinggal A kat sini, 2 darab 1. Panjangnya nak buat macam mana ni? Boleh tak? Kirakan. Sini aja 2x, dalam akan dapat berapa? X square plus 4. 4x square Plus 4. plus 4. Alright, thank you. 4x square plus 4. Okay, 4x square plus 4 pun boleh simplifikan juga. Okay, 4x square plus 4. Square root 4x square plus 4 kita boleh simplifikan. Square root 4 square root x square plus 1. Betul tak? Betul. Okay, so kita ada 2 square root x square plus 1. Okay, so now we will have 2x plus minus 2 square root x square plus 1. Apa kita boleh buat dekat sini? Factorize out the 2 from the outside. Yes, factorize 2. So, or kita boleh cancel lah. Okay, bukan cancel atas bawah tidak. Kita factorizekan sebenarnya. Ini common mistakes yang ramai yang salah. Kita factorizekan sebenarnya. X square plus 1 over 2. Okay, so kita factorizekan 2. So kita akan dapat, kita akan tinggal x plus minus square root x square plus 1. Nah, itu je lah. Okay, over 1. Sekali lagi kita ada masalah dengan plus minus. So sekarang kita nak pilih plus ke minus. Okay, sebelum tu, U kamu ni apa? EY. E power 1. X. Okay. EY lah kan? EY ke EX ni? EY. Okay. EY. Ataupun EF inverse lah dekat situ. Betul tak?
Ini ialah EF inverse kita. X plus minus square root X square plus 1. Betul ke? Okay. Jason boleh tutup mic tak? Kejap. Alright. Sorry, Miss. It's okay. Alright, so kita masih lagi tak dapat jawapan. So sekarang kamu nak pilih positif ke negatif? Positif. Positif. Kenapa positif? Sebab dan tak boleh negatif. Saya pun tak tahu positif dan negatif. EF inverse square y square plus 1. Okay, betul lah. Alright. So dekat sini kita boleh tahu yang EY kita ataupun EF inverse kita akan sentiasa positif. Okay, akan sentiasa positif. Right. So kalau ini positif, kita akan pilih yang positif lah. Okay, tak bolehlah tolak. Kita kena pilih yang tambah. So EX kita EF inverse kita is equals to X plus square root X square plus 1. Okay, kita nak cari apa sebenarnya ni? Inverse function. F inverse. Okay, F inverse. So F inverse kamu equals to apa? Ln the whole thing. Ln X plus square root X square plus 1. Okay, panjang sangat sampai lupa dah nak cari apa sebenarnya. Boleh faham ke kat sini? Okay, Miss. Okay. Boleh, Miss. Dia punya permulaan dia senang je, which is sebenarnya kita nak cari F inverse. So when we substitute dekat sini, yang susahnya mungkinlah bila kamu ada this equation, tak tahu macam mana nak mula. Okay, so just ingat kalau kamu tahu quadratic, kamu tahu prior knowledge kamu pasal index equation, pasal quadratic equation ni, saya rasa mesti kamu boleh buat ni soalan ni. Okay, cuma kena bagi tahu sikit lah yang awal tu. Alright, so that is question 32. Ada satu lagi soalan sebenarnya saya nak bincang, boleh ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Dah. Boleh, Miss. Alright, so soalan 26. Boleh tengok dulu soalan 26. Okay, saya tak rasa ada masalah untuk cari composite function ni, which is h square x. Ingat h square x ialah composite composite of h dengan h. So yang ni saya rasa tak ada masalah kecuali lah function tu kamu tak tahu nak simplify. Okay, basically kalau ada fraction ni, kita samakan denominator je. Kita just simplifykan dia by samakan denominator dia. Okay, so sekarang okay, kita cubalah. H square x is equals to h composite of h dengan hx. So kita ada apa? 3hx minus hx minus 3. Okay, so kita substitutekan hx kita ada 3x over x minus 3 over, saya rasa kawan kamu ada bentangkan soalan yang lebih kurang sama tadi sebenarnya. Minus 3. Tolong simplifykan. Bawah akan jadi apa? Lepas dah samakan denominator? 9 over x minus 3. 9 over
X minus 3. X minus 3. Okay, alright. So X minus 3 dengan X minus 3 ni boleh cancel Kalau lah ada yang tak tahu macam mana boleh cancel, kalau bahagi kita nak jadikan dia darab, kita terbalikkan dia. So dia akan jadi X minus 3 over 9. Okay, so we cancel X minus 3, we cancel 9, so we have X sahaja dekat sini. So HX kita ialah X. Okay? Ya, Miss. Hence, deduce the inverse of HX. Apa inverse of HX? Sorry, ni H square X. Deduce dia kata. Bukan cari. Bukan cari inverse of HX. Dia suruh deduce. So apa yang kamu nampak daripada apa yang kita cari composite function ni? Kamu ada H square X equals to X. Ataupun HX equals to X. Apa yang kita boleh deduce antara function ni? Hx equals to H inverse X. Betul. Okay. So macam apa saya rasa Aisyah cakap tadi, ini ialah F inverse X equals to X. Okay. Bila kita cari composite function dia equals to X, maksudnya dia tu ialah inverse each other. Which means H dengan H inverse ni function dia ialah function yang sama. So we can deduce that H inverse X is also 3X over X minus 3. Boleh faham? Nampak ke? Okay. Alright. So now, itu macam biasalah. So the next question ialah dia suruh evaluate H13 9. Okay. 13 tu bukan power, itu ialah composite. So composite sebanyak 13 kali. So macam mana kita nak buat? Kita nak start daripada mana sebenarnya? So apa yang kita ada sekarang ialah H2X equals to X dekat situ. Dia nak 9. Okay, dia nak X kita ialah 9. So which is kita akan ada H square 9 akan equals to 9. 9 lah obviously. Okay, so apa kata kita tambah dia punya power tu satu sikit-sikit. Let's say kalau saya nak cari H49, okay, composite H tu ada 4 kali. Contoh kalau kita pisahkan, kita tahulah indices power dia kita tambahkan kalau dia darab. So kita ada H2 composite with H29. Okay, ini datang daripada mana? Datang daripada A M darab dengan AN equals to AM plus N. Okay, 2 tambah 2 kita dapat 4. So apa yang kamu tahu dengan H square 9? Berapa nilai dia? 9. So now kita akan ada H29. Sekejap, betul saya buat ni. Okay, so H29 kita tahu sama dengan berapa? 9 kan? 9 juga. Okay, 9. Okay, alright, proceed lagi ke the next power. Let's say lah kita try H89. Berapa tambah berapa? Saya nak kekalkan dekat luar ialah H4. Kat dalam akan jadi berapa? H4. H49. Okay, so H49 sama dengan berapa? Kita dah dapat dekat sebelum ni, kita dapat 9 juga. 9 juga. Okay, which is H49 pun 9 juga. Kita dapat 9. Okay, kamu nampak pattern dia dekat sini kan? So contohlah, kita teruskan, kita ada H129. Kita ada H129 which is H4 H89. H89 sama dengan berapa? 9 juga obviously. Alright, H49 pun sama dengan 9 juga. Okay, nampak pattern dia dekat sini kan? Saya tengah terangkan satu-satu composite kamu ni. Sebab semua composite kita ialah equals to 9. So apa yang kita nak ialah H13.
So H39 is equals to H12 ataupun saya ambil H composite with H12 9. H12 9 kita tahu berapa? 9. 9 juga. 9. Okay. H9. 9 ke? Ya. Ya ke? Bukan. Bukan. Ini ialah HX kita. Okay. HX kita bukan composite of two function. Bukan start daripada H square. So H9 nak cari dekat mana? Asal. Ya, asal. Substitute. HX kita lah. Okay. Which means kita akan gantikan X ni dengan 9. Okay. So kita akan ada equals to 3 times 9 over 9 minus 3. Kita dapat 18 over 6. 9 over 2. Okay? Boleh ke? Boleh, Miss. Right. Boleh, Miss. Okay, kalau boleh, kita ada 15 minutes. Bukan, kita ada 15 minutes. Kita ada 45 minutes lagi sebenarnya. Saya nak ajar sikit je tentang ada apa-apa soalan ke lagi sebenarnya sebelum saya habiskan tutorial ni? Tak ada? Miss, Saya? boleh tolong tunjuk ke soalan 28? Soalan 28. Okey. Sekejap Kejap, soalan 28 ni bukan dah ada yang bentang ke tadi? Group 1 daripada F14 dah bentang tadi. Betul tak? Ya, Miss. Ya. Mazini, kamu dengar tak tadi? Saya tak salin jawapan dia, Miss. Nanti tengok balik. This one, 28. Yes, kita dah bincang dah tadi. Okay, nanti tengok balik macam mana nak buat. Okay, Miss. Alright. Okay, next saya nak cerita sikit macam mana kita buat basic graph untuk this part. Okay, this part. Rational function. So rational function kita ada satu cara, okay, which is 1 over x. So kalau positif, kanan atas, kiri bawah. Kalau negatif, kiri dulu baru kanan. Okay, so kalau ini constant. Kalau ini constant, kita akan dapat this type of graph. Okay, apa pula akan jadi kalau kita dapat kita punya numerator kita linear. Linear je, quadratic tak ada. Itu nanti kita akan belajar. Bukan nantilah, kita tak belajar pun, tak ada dalam syllabus pun. So dah bagi hint kat sini. Saya sebenarnya nak padam tadi, saya lupa pula. Use long division. Okay, contoh. Saya bagi contoh. Saya cari soalan saya. Okay. The question asks to sketch fx equals to 3x minus 2 over x minus 1. Which is x is not equals to 1 lah, obviously. Okay. So sekarang apa yang kita buat ialah ini ialah rational function. Okay, rational function. So kita tahu kita punya rational function, dia punya general form dia ialah fx equals to plus minus 1 over x plus minus a plus minus b. Okay, ini ialah general form rational function yang kita dah belajar. Which is kita punya rational ni, ini constant. Tetapi untuk soalan ni, atas dia ialah linear. Okay, apa yang kita buat ialah kita akan tukarkan ini menjadi ini. So macam mana? Apa yang kita tulis tadi? Kita akan guna long division. long division. Okay, siapa tahu macam mana nak buat long division? Tahu tak nak buat long division? Lupa, Miss. Lupa. Okay,
Untuk chapter 6 nanti, lepas ni kita akan masuk chapter 6. Chapter 6 kamu akan belajar lebih lagi lah tentang function ni. Ini kita panggil sebagai improper fraction. So, apa yang kita akan buat ialah kita kena buat long division. So, improper fraction tu ialah numerator kamu, kita punya coefficient ni lebih ataupun sama dengan degree yang bawah ni. Okay. Degree tu power dia lah. Okay, tak apa. Itu nanti kita akan tengok dekat chapter 6. Tapi apa yang kita kena buat sekarang ialah kita kena buat long division. So we will have 3x. Nampak ke? Nampak, Miss. 3x minus 2 bahagi dengan x minus 1. Okay. So apa yang kamu buat bahagi tu yang kamu buat dekat tadika dulu. Ini lah yang kita buat. Bezanya dia ada x sahaja. So kita bahagikan satu-satu. 3x bahagi dengan x. 3x divide by x dapat apa? 3. 3 lah obviously. So 3 di atas. Okay. So next apa yang kita buat ialah kita akan darab balik semula. 3 darab dengan x which is kita akan dapat 3x. And then kita darab 3 darab dengan negative 1 kita akan dapat negative 3. Okay. So apa yang ada dekat sini kita akan tolak the whole thing. So kamu dapat apa kat sini? 3x minus 3x akan jadi 0. Negative 2 minus negative 3. Dapat berapa? 1. 1. Okay, 1. So bila kita buat improper fraction macam ni, kita kena buat long division. Jangan risau, nanti chapter 6 kita akan belajar. Kita akan tukar function kita menjadi fx equals to remainder kita. Sini dulu, kita punya quotient dekat sini, kita panggil ini sebagai quotient qx. Okay, quotient kita 3 tambah dengan remainder kita, ini kita panggil sebagai remainder 1 bahagi dengan divisor kita. Inilah divisor kita. Okay, kamu akan tengok benda ni lagi dalam chapter 6 lah. So jangan risau. X minus 1. Okay. Sekali saya tulis, ini ialah QX kamu, ini ialah RX kamu, ini ialah DX kamu. So nak tulis macam mana? QX tambah RX over DX. Okay. So, apa yang kamu nampak dekat sini? Boleh tak lukis rational function ni? Boleh? Boleh tak lukis rational function ni? Ini dah dalam general form yang kita selalu buat tak? Sudah. Sudah. Okay. Sebenarnya ini function ni samalah dengan function ni. Okay. Macam mana kita nak tukar dia ialah by using long division. Okay. So kalau kita ada function yang ini, apa kita punya horizontal asymptote? 3. 3. Y equals to 3. Apa kita punya vertical asymptote? X not equals to 1. 1. Okay, so kita buatlah graf kita macam biasa. Kita ada axis Y, axis X, horizontal asymptote 3, vertical asymptote 1. Graf kanan, atas kanan ke kiri? Tak faham cakap apa. Ini ke nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1. Nombor 1. So graf kita kat sini. Graf kita kat sini. Okay. Right. Apa x intercept y intercept dia kamu kena cari. Kamu cari sendirilah. So basically cara yang sama kita sketch rational function kita. Boleh faham? Okay ke? Boleh, Miss. Kita cuba satu lagi soalan lah. Let's say kita ada fx equals to 2x plus 1 over negative x plus 3. Okay, cuba kamu buat long division kamu. Dapatkan dalam bentuk general form rational function kita.
Okay, dapat ke? What is 2x plus 1 divide by negative x plus 3. 2x divide by negative x dapat berapa? Negative 2. Negative 2. Negative 2. Negative 2 times negative x, kita dapat positive 2x. Positive 2x. Okay. So jangan lupa ada satu lagi, negative 2 times 3 kita akan dapat minus. C. Okay, semua ni kita tolak. Apa remainder kita? 7. 7. Okay. So fx kamu apa general form dia? Negative 2. Negative 2. Negative. Apa ya? Plus 7 over negative 7 x over plus negative 3. Okay. Ataupun kita boleh juga tulis dia sebagai negative 2 minus 7 over x plus 3. Minus 3, bukan minus 3 kah? Minus, tak, bukan. Ini the whole thing ialah negatif. Betul tak? Bukan kita factorizekan negatif dekat sini. Betul ke? Betul lah. Faham ke? Miss, bukan negative 3 kan, Miss? Kejap Ya betul-betul. Sorry. Saya punya soalan lain pula dengan yang ni. Negative 3. Negative x minus 3. Kejap apa yang saya salah ni? Miss, yang long division tu, Miss. Salah. Ngam. Sekejap ya, apa yang saya salah ni? X, negative x plus 3. Okay, tak apalah. Okay, so sekarang apa yang kita buat ialah kita akan lukislah macam biasa. Okay, so jangan risau kalau kat sini 7, sama je sebenarnya konsep dia. Kalau biasa kita buat dia atas ni ialah 1 kan. So tak ada beza pun sebenarnya, graf kamu masih lagi bentuk macam ni dengan macam ni. Okay, cuma beza dia maybe gradient dia sikit je lah. Sama macam kamu ada graf y equals to x. Y equals to x, dia akan passes through the origin. Okay, inilah y equals to x. Kalau kita ada graf y equals to 2x, masih lagi akan pass through the origin. Tapi dia punya gradient dia akan akan naik sikit lah, contoh macam tu. Okay, tapi kita sketching je, kita tak kira pun gradient kita. So jangan risau kalau dekat atas ni ada nombor, lebih daripada 1, tak kisah. Dia masih lagi graf yang sama, shape yang sama. Okay, so apa kamu punya vertical asymptote? S equals X equals to 3. Horizontal asymptote kita ialah Negative 2. y equals to negative 2. Sekejap saya masih lagi macam confused apa yang terjadi ni. X minus 7 over. Okay, betul-betul. Sorry lah, dah malam. Tak boleh berfikir pula. Okay, so sekarang kita ada x equals to 3, y equals to negative 2. Okay, x equals to 3, y equals to negative 2. Okay, so graf kamu di sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Bawah kiri. Bawah kiri. Okay, nampak salah sikit dekat situ sebab ini kan the whole thing kat sini ialah determine shape kita, betul tak? Kat sini saya tulis. Benda ni kat sini ialah determine shape kamu. Tetapi x kamu kat sini mesti kena positif. Okay, mesti kena positif. Sebab tu tadi saya tukar, okay. Plus minus dekat sini, contohlah kalau dia plus, kat sini ialah negatif. Shape kamu dia akan jadi kiri kanan. Okay, so
dia punya simbol kat sini, plus minus kat sini sebenarnya refer dekat negative x, positive x kita. So since kita ada negative x plus 3 dekat situ, shape kita dekat atas dia akan jadi sebelah kiri. Okay, so sebelah kiri, sebelah kanan. Boleh faham? Faham, Miss. Faham? Boleh. Macam apa yang kamu cakap tadi, kita ada fx equals to negative 2. Contoh kalau saya keluarkan negative 2 minus 7 over x minus 3. Betul tak shape dia sebelah kiri? Kan shape dia atas sebelah kiri, sebelah kanan. Okay, boleh faham? Okay. Boleh, Miss. Alright, so that's it for chapter 5. Okay, sebelum kita buat quiz, saya akan buat dekat quizzes kamu boleh jawab lagi tak ni? Ke dah penat dah? Boleh Miss, masih boleh. Penat? Yakin je Miss. Penat. Kamu bukan yang cakap pun, saya yang cakap. Okay, tak adalah. Okay, sebelum kita pergi ke quiz, saya akan buat dekat quizzes and saya nak kamu tulis juga jawapan kamu. Jalan kerja kamu and submit dekat GC. So dua lah kamu akan jawab dekat quizzes dan juga akan submit jawapan kamu dekat GC. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu, hari Khamis nanti saya akan ada pemantauan. Bukan kamulah, saya yang akan dipantau. So nanti saya akan bagi tahu apa kita punya plan. Tapi jangan risaulah, kamu tak ada apa-apa pun. Itu semua atas saya lah. Okay? Jadi saya nak bagi tahu kamu supaya bila saya panggil orangnya adalah. Boleh? Boleh, Miss. Kalau dapat buka kamera lagilah bagus. Okay? Alright. Okay, so kita berhenti sekejap for 5 minutes sebelum kita teruskan quiz kita. Boleh? Okay Miss. Alright. Boleh Miss. Okay, pergilah toilet ke minum air ke apa ke.